Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 1 November bersama saya, Vanessa Mering. Kerajaan negeri menerusi skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES di bawah Kementerian Utiliti memberi manfaat buat lebih 8,000 isi rumah dari 270 kampung di kawasan pedalaman. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, secara keseluruhan kerajaan bersama Sarawak Energy Berhad telah menyediakan lebih kurang 60,000 penduduk di pedalaman dengan tenaga yang diperbaharui. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata sejak SARES diperkenalkan pada 2016, lebih daripada 20,000 penduduk terdiri daripada 2,500 isi rumah di 51 kampung di Telangusan telah pun mempunyai bekalan elektrik. Tambah beliau, menjelang penghujung tahun 2021, Telangusan akan menerima bekalan elektrik sepenuhnya apabila sistem tenaga solar dipasang di 21 kampung lagi dalam kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian projek SARES di Long Pilah, Ulu Baram Miri. Projek SARES telah membekalkan elektrik kepada lebih daripada 6,000 penduduk daripada 725 isi rumah di 13 kampung, antaranya Long Pilah, Long Luteng, Long Daloh Bestari dan Long Miri. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan sijil hak milik SARES kepada 13 buah kampung tersebut. Pada majlis yang sama, Datuk Patinggi Abang Johari turut meluluskan dua permohonan iaitu Kompleks Sukan untuk kawasan Telangusan dianggarkan bernilai 18 juta ringgit. Manakala perkara kedua yang diluluskan permohonannya ialah peruntukan 1 juta ringgit untuk membangunkan pusat pengumpulan pertanian di Kampung Long Pilah. Sports kompleks saya telah meluluskan akan dibina untuk kawasan daerah Telangusan. Untuk daerah Telangusan. Okay. Dan YB dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan akan mengenal pasti tempat untuk daerah Telangusan yang berharga mengikut YB 15 juta. Kita akan bangunkan. Yang satu lagi ialah apa yang dipohonkan di dalam surat tadi yang disebut master plan Kampung Long Pilah 3 juta. Yang dua itu kita luluskan, akan dibangunkan selepas ini. Sementara itu, penduduk Kampung Long Pilah yang ditemui pemberita sangat berpuas hati dan berterima kasih dengan Kerajaan Sarawak dengan kemudahan elektrik di bawah SARES. Kami ucapkan terima kasih kepada GPS Kerajaan Sarawak kerana memberikan kampung kami SARES. Saya faham SARES di Long Pilah adalah yang terbesar di Sarawak. So everybody is happy. Di mana sebelum ini kami memang terbeban dengan harga minyak yang begitu mahal. So setidak-tidaknya apabila ada SARES, kos untuk minyak tu dia lebih ringan. Perjuangan menentang pandemik COVID-19 di negeri ini masih memerlukan kerjasama dan sokongan daripada semua pihak. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas yakin penularan COVID-19 dapat dikawal, prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Ini dibuktikan menerusi bilangan kes yang pernah direkodkan di Sarawak sebelum ini hanya mencatatkan tiada kes atau satu digit sahaja dan baru-baru ini kes mula meningkat selepas diadakan pilihan raya di Sabah. Datuk Ahmad Douglas menjelaskan 60% kes positif merupakan kes import setelah kembali dari negeri tersebut. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program sepakat komuniti Jabatan Penerangan di Rumah Lidi Busuk di Ulu Babu di Betong. Program itu yang diadakan di seluruh negeri memfokuskan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai peranan masyarakat untuk berganding bahu dengan kerajaan dalam menghentikan penularan rantaian COVID-19. Setakat ini, Jabatan Penerangan Negeri telah menganjurkan 54 program seperti itu yang melibatkan 11,250 orang di seluruh negeri. Sementara itu, beliau mengingatkan semua pemimpin masyarakat kawasan luar bandar untuk memainkan peranan dalam perjuangan menentang penularan pandemik COVID-19. Jelasnya, para pemimpin masyarakat mesti tegas dalam pematuhan SOP seperti mengelakkan perhimpunan berskala besar dan menjaga jarak fizikal. Sementara itu, ketika berucap pada program jangkauan komuniti pertanian Betong Agricop di rumah Radin Wilson di Penebak Ulu di Ulu Layar, beliau berkata pejabat Persatuan Petani Kawasan di Simpang Layar akan mempunyai tempat untuk memproses dan membungkus lada tidak lama lagi. Katanya sejumlah RM500,000 telah diperuntukkan termasuk mendapatkan mesin yang diperlukan untuk menolong petani mencari pasaran alternatif terutamanya semasa harga rendah.
Semalam terdapat 9 kes positif COVID-19 di Kesan. Daripada jumlah itu, 6 kes dicatatkan di daerah Kuching, 2 kes di daerah Miri dan 1 kes di daerah Semarahan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di Sarawak meningkat kepada 881 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memberitahu untuk kes di Kuching, 5 daripadanya merupakan daripada kluster Green Hills. Sementara itu, satu lagi kes melibatkan warga tempatan yang merupakan kontak rapat kepada kes 847 yang dikesan pada 29 Oktober lepas. Manakala 2 kes baru yang dikesan positif COVID-19 di daerah Miri, iaitu kes saringan kontak kepada kluster Green Hill dan satu lagi kes dikesan melalui saringan bergejala yang juga merupakan lelaki warga negara tempatan yang dikesan melalui saringan pesakit bergejala. Bagi kes positif di Semarahan pula, ia melibatkan seorang lelaki yang mempunyai sejarah perjalanan ke Melaka. Kes diarahkan untuk menjalani kuarantin wajib 14 hari di bilik pengasingan tempat kes bertugas di Kota Semarahan. Semalam tiada kluster baru yang telah dikesan, namun terdapat 5 kluster yang masih aktif di Sarawak, iaitu kluster Baki, Green Hill, Bah Arnab dan Seladah di daerah Kuching serta kluster Putra di daerah Bintulu. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut mengingatkan penyebaran berita palsu adalah salah di sisi undang-undang. Ini ekoran terdapat beberapa agensi, pertubuhan dan juga syarikat mengambil inisiatif membuat senarai tempat mereka sendiri yang menunjukkan kawasan pendedahan kepada risiko tinggi COVID-19. JPBN Sarawak ingin menjelaskan bahawa JPBN tiada mengeluarkan senarai tersebut. Program pembangunan belia yang melibatkan acara sukan dan hiburan di Sarawak tidak harus terhenti sepenuhnya walaupun berdepan dengan ancaman penularan COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebaliknya program itu harus dijalankan mengikut norma baru dan patuh prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Datuk Abdul Karim menegaskan pembatalan semua program untuk pembangunan belia termasuk yang melibatkan industri pelancongan akan memberikan implikasi yang buruk kepada golongan belia dan perkembangan masyarakat. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Karnival Sukan Program Pencarian Bakat Baru di Asajaya. Malah tambah beliau, Perbadanan Sukan Sarawak telah merangka pelbagai program pembangunan sukan negeri dalam usaha melahirkan atlet-atlet bertaraf dunia. Karnival itu mempertandingkan 5 acara sukan termasuk e-sport, badminton, futsal, takraw dan bola keranjang. Seramai 200 peserta dari dalam dan luar Asajaya menyertai karnival terbabit. Gelombang ketiga COVID-19 yang melanda negara kini menuntut rakyat untuk lebih peka terhadap penjagaan kesihatan kendiri pada tahap terbaik. Untuk itu, amalan 3W dan mengelakkan 3S masih relevan diamalkan untuk mengurangkan penularan COVID-19. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, amalan 3W merangkumi kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai pelitup separuh muka dan peringatan mengenai COVID-19. Manakala mengelak 3S iaitu mengelak berada di tempat sesak, kawasan sempit serta bersembang secara dekat. Dedahnya lagi, selagi vaksin belum ditemui, COVID-19 menjadi ancaman kesihatan manusia. Beliau bercakap dalam ucapannya ketika menghadiri program Sepakat Ad Community 2020 Pembudayaan Norma Baharu Putuskan Rantaian COVID-19 di Dewan Kampung Pabahanan, Limbang. Program anjuran Jabatan Penerangan Limbang itu turut melibatkan ceramah berkaitan COVID-19 dan pematuhan undang-undang daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang dan Polis Limbang. Data daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak mendedahkan setakat Ogos lepas, jumlah keseluruhan peniaga kecil termasuk penjaja di bawah pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negeri adalah kira-kira 44,000 orang. Namun lebih daripada separuh jumlah itu tidak mempunyai lesen atau permit perniagaan. Lantaran itu, golongan terbabit tidak layak mendapat bantuan yang ditawarkan kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Demikian menurut Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred, Awang Putra Yusri Awang Rizwan. Masalah yang timbul, bantuan yang ingin disampaikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak kepada penjaja-penjaja ini
tidak sampai ke golongan sasaran. Sebab kebanyakan peniaga-peniaga kita di kawasan luar bandar tidak mendaftarkan lesen perniagaan mereka. Oleh itu, katanya program John Register Business yang telah diadakan di beberapa lokasi bertujuan menyediakan ruang serta peluang kepada peniaga di luar bandar mendaftarkan perniagaan mereka. Ini memberi manfaat kerana ramai yang tidak tahu tata cara serta prosedur permohonan lesen atau permit. Peserta yang layak akan memperoleh lesen perniagaan dalam tempoh 2 minggu selepas permohonan dibuat. Beliau ditemui pada penutupan program Jom Register Business di Bandar Simanggang yang telah disempurnakan Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak, Datuk Malcolm Musin Lamoh. Program 2 hari itu dihadiri kira-kira 200 peniaga dan penjajah di sekitar Sri Aman. Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Kota Semerahan menganjurkan majlis perasmian sambutan Hari Alam Sekitar Peringkat Sarawak 2020 yang berlangsung di Kota Semerahan semalam. Seramai 200 peserta terlibat dalam program itu yang dianjurkan bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara HASN 2020 yang disambut pada 21 Oktober setiap tahun. Berucap menyempurnakan majlis tersebut, Residen Bahagian Semerahan Ibrahim Lumpu memberitahu pelbagai program telah diadakan bersempena dengan sambutan itu, antaranya HASN Virtual Run 2020 dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad dan kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Jelasnya kesemua usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang awam terhadap pentingnya aspek penjagaan alam sekitar dalam kehidupan seharian selain memupuk semangat cinta pada alam sekitar yang bersih. Sekian berita pagi Sarawak. Isi masa dengan aktiviti bermanfaat di rumah, elakkan keluar untuk urusan yang kurang penting. Jaga diri anda. Saya Vanessa Mering. Salam hormat.